sejahtera kepada rakan sekalian. Nama saya Hamsamani, anak perempuan M. Chandra dari Diploma in Healthcare Management. Malaysia amat terkenal dengan adat masyarakat majmuk yang berbilang kaum berdasarkan hubungan kekeluargaan dan nilai saling menghormati. Jadi, kepentingan mengamalkan perpaduan kaum dalam kalangan ialah dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni. Ruang untuk masyarakat dan pemimpin bersatu tenaga dan idea bagi memajukan negara. Antaranya, lokasi yang kami terpilih ialah Pasar Malam Taman Desa. Pasar malam merupakan tempat di mana pelbagai kaum melakukan aktiviti menjual dan membeli sama ada makanan maupun barangan seperti kraft tangan. Pasar malam merupakan ruang interaksi sosial yang terbuka. Terdapat pelbagai kaum yang berkunjung ke tempat tersebut untuk membeli makanan di situ. Kebiasaannya, masyarakat yang berkunjung ke tempat tersebut akan saling berinteraksi antara satu sama lain. Contohnya, India, China, orang asing, tidak tinggal juga orang asli dan lain-lain. Semua masyarakat di situ saling menghormati dan memberi layanan yang baik. Hal ini dapat memudahkan mereka membeli makanan kerana penggunaan bahasa Melayu mereka sangat menarik dan mudah difahami, walaupun terdapat penjual yang berbangsa lain. Apabila masyarakat yang berbilang kaum berinteraksi, mereka dapat menjalinkan hubungan baik sesama sendiri, malah menjadi sahabat. Oleh itu, pasar malam sudah menjadi tempat pertemuan antara kaum dan dapat menjadikan detik perpaduan yang kukuh kerana mereka berinteraksi tanpa mengira kaum dan kulit seseorang individu. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada Miss Iman dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Kulpana Sri, anak perempuan Paramasiwa, memegang nombor ID DHC 0822200145. Hari ini saya ingin membincangkan tentang konsep perpaduan. Perpaduan ialah satu penyatuan yang dipamerkan oleh masyarakat. Kawasan kajian kami ialah Pasar Malam Taman Desa. Pasar Malam Taman Desa memiliki komposisi penduduk yang terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa. Ramai orang mengunjungi pasar malam ini, sama ada orang Melayu, orang Cina dan orang India. Ini menyebabkan pasar malam itu lebih unik dan canggih kerana tidak mengira bangsa antara satu sama lain. Peniaga di pasar malam itu juga terdiri daripada pelbagai kaum dan tidak pernah menjadi penghalang untuk meneruskan aktiviti pada malam itu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Gracia Melissa Sawai dari Diploma in Healthcare Management. Nomor ID 0922200333. Saya akan membentangkan pemilihan lokasi. Kami memilih lokasi ini di Pasar Malam Taman Desa yang terletak di Jalan Taman Danau Desa. Kami memilih lokasi ini sebab lokasi ini strategik. Orang banyak masyarakat yang pulang dari kerja, mereka akan melalui kawasan tersebut. Okey, kita tengok kepada banyak masyarakat. Kalau masyarakat nak pulang kerja tu, mereka kebanyakan mereka akan singgah di tempat tersebut untuk membeli makanan. Selalunya mereka akan membeli makanan sebab di situ banyak makanan yang dijual. Contohnya panggang, takoyaki dan banyak lagi lah. Okey. Untuk pengetahuan semua, Pasar Malam Taman Desa ni berhampiran dengan perumahan. Jadi senanglah untuk yang tinggal-tinggal di kawasan perumahan tu datang dekat kawasan tersebut. Jadi mereka bolehlah membeli dekat situ. Mereka boleh jalan kaki dengan hanya mengambil masa 3 minit sahaja dari kawasan perumahan mereka ke tempat tersebut. Seterusnya kita pergi ke pergi kepada didiami oleh pelbagai kaum.
Tempat tu kebanyakannya didiami oleh pelbagai kaum, contohnya Cina, India, Melayu, Sabah dan Sarawak, termasuk juga orang asli dan lain-lain. Selain itu juga, mereka selalu bergaul kalau mereka nak pergi beli barang, pergi beli makanan dekat pasar malam tu, mereka selalulah ajak-ajak makcik-makcik lah selalunya, ajak-ajak kawan-kawan diorang yang berbangsa lain tu pergi ke tempat tu bersama-sama. Dan secara tidak langsung ini dapat memperkukuhkan lagi perpaduan antara kaum. Bukan tu saja, mereka juga menghormati sesama sendiri sebab dalam mereka di situ banyak yang dari bangsa lain kan, ada yang bukan Muslim dan Muslim. Jadi mereka menghormati sesama mereka. Dengan ini mereka memasak makanan yang halal sahaja. Yang hal ini dapat menyebabkan masyarakat di situ mudahlah untuk membeli, mereka senang untuk membeli makanan dekat situ sebabnya halal. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Jashwini, Fakultinya Healthcare Management, ID-nya 0822200135. Saya di sini untuk menerangkan sejarah lokasinya Pasar Malam Taman Desa. Ia terletak di Jalan Desa, Taman Danau Desa, 58100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pembinaan Taman Desa bermulanya pada awal 1970. Ia terletak sepanjang Jalan Kelang Lama dengan berdekatan dengan Taman Seputih. Tempatnya menjadi sesuai untuk pasar malam kerana perjalanan ke Kuala Lumpur iaitu pusat KL mengambil masa lebih kurang 10 hingga 15 minit. Penduduknya di situ mengalami kurang kesesakan lalu lintas kerana lokasi strategiknya duduk betul-betul di luar pusat bandar dengan berkesan mengelakkan kesesakannya. Salam sejahtera, saya Katilina Nameri dari program Diploma in Healthcare Management. Nombor ID DHC 0922200334. Dari batch 28A ingin membentangkan tentang peranan pasar malam kepada masyarakat majmuk di Malaysia. Peranan pasar malam kepada masyarakat yang pertama ialah sebagai salah satu tempat perkumpulan orang yang pelbagai kaum untuk berjual beli. Contohnya, kaum Melayu, Cina, India, dan Bumiputera, Sabah Sarawak. Semua kaum tersebut dapat mengenali jenis-jenis makanan yang dijual di pasar malam. Dan bukan itu sahaja, pelanggan yang datang juga berasal dari negara lain turut mengunjungi pasar malam untuk menikmati makanan dari negara kita. Selain itu, peranan pasar malam dapat mengeratkan hubungan antara kaum atau sama lain. Hal ini kerana penjual dapat mengenali pelanggan yang pelbagai kaum. Seterusnya, penjual boleh menjual pelbagai makanan, contohnya roti canai, ketupat, roti sarang semut atau lain-lain. Akhir sekali, peranan pasar malam kepada penjual adalah penjual perlu menitik beratkan layanan terhadap pelanggan. Hal ini dapat membolehkan pelanggan membuat tawar-menawar dengan penjual. Dan itu sahaja daripada saya. Selamat sejahtera, nama saya Laranya Anak Perempuan Mohan dari program DHC. Tajuk yang diberi adalah detik perpaduan yang wujud dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Kumpulan kami memilih tempat pasar malam Taman Desa. Hari ini saya nak menerangkan keistimewaan yang terdapat di pasar malam Taman Desa. Yang pertama sekali, barang-barang yang dijual di pasar malam Taman Desa biasanya lebih segar. Hal ini juga menarik perhatian rakyat
pelbagai kaum. Selain daripada itu, barang-barang yang dijual di pasar malam Taman Desa adalah lebih murah dan mampu dibeli oleh pengguna yang berpendapatan rendah. Bukan itu sahaja, aktiviti jual beli dapat mengeratkan hubungan etnik di Malaysia. Akhir sekali, lokasi pasar malam Taman Desa juga berdekatan dengan kawasan perumahan. Hal ini akan mengeratkan hubungan antara kaum lain. Itu sahaja daripada pendapat saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera diucapkan kepada yang dikasihi dan dihormati Miss Nur Imanina dan sahabat sekalian. Nama saya Nawanita, anak perempuan Sevenana. Nombor ID saya 0822200150. Hari ini saya akan membentangkan tentang perpaduan melalui makanan. Malaysia mempunyai keunikan dari segi latar belakang masyarakatnya yang terdiri daripada pelbagai kaum, misalnya Melayu, Cina dan India yang mempunyai keistimewaan budaya masing-masing. Salah satu aspek yang menyumbang kepada keistimewaan masyarakat Malaysia ialah makanan tradisional yang merupakan salah satu warisan tradisi bagi setiap kaum. Dengan kepelbagaian makanan yang terdapat di Malaysia, ini sebenarnya dapat memberikan ruang dalam proses. Secara keseluruhan dapat dirumuskan bahawa makanan sesuatu kaum dapat membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Masyarakat dapat mengenali dengan lebih mendalam makanan yang terkenal antara tiga bangsa terbesar di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Selain mengetahui keunikan yang ada pada setiap jenis makanan tersebut, di mana makanan tradisi ini pula mempunyai keunikan yang tersendiri yang mampu menarik kaum lain untuk merasa. Kesimpulan yang didapati dalam topik ini mencerminkan bahawa tetap perpaduan mengikut makanan setiap kaum masih di tahap yang memuaskan. Oleh itu, makanan juga dapat bermainkan peranan dan semangat perpaduan di kalangan kaum. Sekian, terima kasih. Saya Niwarini Ravishankar, Program Diploma in Healthcare Management. Student ID saya ialah DAC 0922200312. Ciri-ciri pelayan ialah responsif atau dikenali juga dengan sebutan cepat ditanggap terhadap keperluan atau kebutuhan pelanggan. Pelanggan juga diperhatikan sehingga pelanggan tidak berasa sulit dalam memberikan kejelasan terhadap apa yang mereka buatkan. Seterusnya, ramah dan komunikatif dalam memberikan pelayan yang baik, maka diwajibkan untuk memiliki sifat ramah dan juga komunikatif menggunakan memberikan penyayangan kepada pelanggan dan membuatkan mereka bentuk dengan yang apa sudah memberikan. Seterusnya, transparan agar cepat tercapai proses pelayanan, maka keperluan adanya kejelasan kepada kepastian mengenai produser, penyasyarat dan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan publik tersebut. Akhir sekali, tepat waktu merupakan satu hal terpenting yang harus diperhatikan. Hal tersebut kerana saat ini masih banyak jasa pelayanan publik yang perkaraan atau pengawalnya tidak tempat waktu dalam menjalankan tugas. Selamat sejahtera kepada puan pencara kami iaitu Miss Iman. Saya Suryamati Sukumaran dari grup 2. Nombor ID saya ialah DHC 07222108. Hari ini saya ingin menerangkan tentang masyarakat majmuk di pasar malam. Pertama, kita terdapat pelbagai jenis agama dan bangsa bekerjasama membuka kedai. Ini menerangkan tentang berbilang-bilang kaum yang berpeniaga di pasar malam dan juga berbilang-bilang kaum yang membeli belah di pasar malam.
Selain itu, kita terdapat jenis-jenis gerai yang terdapat di pasar malam. Ini menerangkan tentang gerai-gerai yang kita ada di pasar malam, seperti gerai makanan, gerai pakaian, gerai buah-buahan, gerai apam balik ada, gerai jagung ada, yang selalu kita suka makan, kita suka membeli dengan diorang. Ketiga ialah membersihkan tapak pasar malam selepas waktu perniagaan tamat. Keempat ialah kita harus bertolak ansur dan tidak bersikap individualistik. Ini menerangkan kita harus bertolak ansur dan bersabar untuk mendapatkan makanan kita semasa kita berada atau kita tengah tunggu untuk makanan kita. Sebab sesetengah kedai makanan yang diorang bagi mengambil masa yang sedikit lambat. So kita harus bertolak ansur dan memberi ruang untuk orang yang pertama sebelum kita datang mendapat makanan diorang dulu. Lepas itu kita dapatkan. Dan juga tidak bersikap individualistik ini menerangkan kita harus mementingkan bukan diri sendiri sahaja dan orang lain juga. Ini menerangkan supaya kita harus membeli belah dengan limited nombor. Seperti kalau kita membeli belah kan pakaian atau buah-buahan, kita harus membeli dengan nombor yang limited, seperti 2 ke 3 ke macam tu, supaya orang lain pun dapat merasakan pakaian itu, boleh membeli pakaian itu, boleh membeli buah-buahan itu juga. Kita tidak harus mengambil banyak buah-buahan supaya kita sahaja yang boleh makan. Okey. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Nama saya Sesti Ketrana Merpan Drago. Nombor ID saya 0922000341. Saya pilih tajuk sikap masyarakat di dalam pasar malam. Kebanyakan penjual tempatan penjual pelbagai jenis makanan panas dan makanan tempatan dari latar belakang Melayu dan Cina India yang terkenal dan juga suka untuk dicari buah-buah segar dan sayur-sayuran, ikan segar dan makan makanan laut, daging segar dan ayam mainan keluarga, pelbagai pakaian dan aksesori. Sesetengah vendor tempatan juga menjual haiwan pelihara atau aksesori telefon. Pasar malam seringkali berbeza menurut etnik. Pasar malam Melayu biasanya mengandungi buku-buku keagamaan, kopiah, kain sarung dan barangan Melayu lain. Pasar malam Cina mungkin menjual set mahjong, incense, colok, kertas dan pelbagai barangan keagamaan Cina. Pasar malam India boleh mengandungi barangan keagamaan Indo. Selamat sejahtera, saya Kavisha Madhavan dari Fakulti DAC memegang nombor ID DAC 0922000287. Secara kesimpulannya, perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat. Hal ini dikatakan bahawa jika kita berpecah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni akan menjadi mundur. Selain itu, masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju dan memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil. Di samping itu, elemen bertolak ansur sepatutnya diperhatikan dalam kalangan masyarakat. Perpaduan yang ada dengan ini, semua pihak haruslah bermuafakat untuk terus mengekalkan perpaduan negara dikekalkan dan terus dimantapkan supaya impian untuk mempunyai masa depan yang gemilang.